Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri 136 dan kita dah berada pada riwayat 2177. Namun sebelum kita teruskan dengan riwayat, maka ada beberapa perkara yang Imam Nawawi highlightkan berkenaan tentang hadis-hadis riwayat-riwayat Ummu Atiyah berkenaan tentang bagaimana mereka telah memandikan anak perempuan Nabi Zainab radhiyallahu taala anha ketika kematiannya. Maka pada baris yang ketiga, Imam Nawawi berkongsi kepada kita apakah hukum seorang suami memandikan isterinya. Adakah afdal suami mandikan isteri ataupun wanita lain yang mandikan isteri yang telah meninggal dunia? Maka kata Imam An-Nawawi, hukmu ghuslir rajul zaujatah, hukum seorang suami memandikan jenazah isterinya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada hadis Ummu Atiyah, maka ini menjadi dalil bagi pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, annan nisaa ahaqqu bi ghusli al-maitah min zawjiha, bahawa kumpulan wanita muslimat adalah lebih afdal memandikan jenazah walaupun suaminya pada waktu itu ada dan boleh memandikan. Dan ini adalah pandangan yang paling kuat. Namun ada juga pandangan yang pada baris bawah tu kata Imam Nawawi, annalahu ghuslu zaujatih, bahawa seorang suami boleh untuk mandikan isterinya jika dia tahu dan jika dia mampu dalam keadaan mungkin bersama dengan anak-anaknya. Tapi kalaulah dia memerlukan bantuan lelaki yang bukan ajnabi yang lain, maka tak boleh. Maka kena serahkan kepada yang muslimat sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca 2177, baca sanad dia. Daripada Khabbab Ibnu Al-Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, hajarna ma Rasulillah, kami telah berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, pada jalan Allah. Nabtaghi, dan berhijrahnya kami semata-mata kerana ingin mencari wajah Allahi, keridaan Allah. Fawajaba ajruna 'ala Allah, maka terjaminlah pahala kami di sisi Allah, kata Khabbab. Pengorbanan besar yang mereka lakukan, mereka meninggalkan segala-gala apa yang mereka ada, maka terjaminlah pahala mereka di sisi Allah, kata Khabbab radhiyallahu anhu. Namun kata Khabbab, faminna man madha, maka ada sebahagian di antara kami yang telah berlalu kehidupannya, maksudnya telah meninggal dunia. Lam yakul min ajrihi syai'a, mereka langsung tidak beroleh manfaat daripada pahalanya sedikit pun. Dan antara mereka adalah Mus'ab bin Umair. Mereka ini berhijrah, mereka meninggal dunia selepas daripada hijrah dalam keadaan tidak beroleh apa-apa kesenangan daripada hijrah mereka. Maka Khabbab menceritakan kepada kita bagaimana Mus'ab bin Umair sewaktu beliau meninggal dunia. Maka kata Khabbab, qutila yawma Uhud, Mus'ab bin Umair telah meninggal dunia pada peperangan Uhud. Dalam keadaan waktu dia dekat Mekah sebelum dia masuk Islam, dialah orang yang paling kaya daripada keluarga yang paling kaya. Dia kalau memakai wangi-wangian, penduduk Mekah yang lain tak mampu. Wangi-wangian yang boleh dibawa daripada jarak yang jauh. Tapi bila dia masuk Islam, keluarga dia buang dia dan dihidup dalam susah payah. Sehingga kan falam yujad lahu syai'un, maka tidak didapati baginya sesuatu pun yang dia boleh dikebumikan, illa namirah,
kecuali hanya sehelai kain. Ketika mana dia meninggal dunia, dia tak ada apa-apa kecuali hanya sehelai kain. Idza wada'naha, apabila kain tersebut kami letakkan di atas kepalanya, maka terbuka dan ternampak kedua kakinya. Wa idza wada'naha ala rijlih, dan apabila kami letakkan kain tersebut untuk mengkafankannya pada kedua kakinya, maka terlihat kepalanya. Dia tak ada apa-apa untuk dia dikebumikan pada waktu itu pun perang. Maka Nabi SAW bersabda, "Da'uha, letakkanlah kain namirah tadi, mimma yali ra'sah, pada bahagian kepalanya, waj'alu ala rijlaihi, dan tutuplah kedua kakinya, minal idkhir, daripada rumput-rumput idkhir." Lihat kepada idkhir pada baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah. Hashishun ma'rufun tibur rih, ianya adalah rumput yang pada waktu itu wangi. Maka beliau dikebumikan dalam tak cukup kain kafan, iaitu dalam keadaan hanya bahagian atas badan yang ditutupi dengan kain dan bahagian kaki terbuka. Maka daripada sini kita nampak pengorbanan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab itu pada baris yang sama kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil idza dhaqal kafan, apabila kafan tidak mencukupi walaupun untuk menutup seluruh badan, maka pada waktu itu ja'ala mimma yalir ra'sa, maka kain kafan tadi hendaklah ditutupkan pada bahagian kepala, sementara yang terbuka pada bahagian kaki maka hendaklah ditutup dengan apa-apa yang mampu. Tapi kalaulah memang tak ada apa-apa, fa in dhaqa an zalik, tak ada apa-apa, satarat al-aurah, maka tutuplah aurat dia. Kalaulah lelaki daripada pusat sampai lutut, dan kalaulah perempuan maka tutuplah pada bahagian yang boleh. Fa in fadala syai'un, maka kalaulah masih ada berbaki, maka letakkanlah pada bahagian sebelah atas. Namun kalaulah kain kafan tersebut, ini berlaku kalaulah contoh ketika mana waktu peperangan memang tak ada apa-apa. Dan kalaulah kain kafan yang ada kurang lagi daripada apa yang mampu menutup aurat, maka tutuplah pada waktu itu as-sawatan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, dan apa yang mampu ditutup. Dan bakinya ditutup dengan daun-daun ataupun dengan rumput dan seumpamanya, seperti yang Nabi SAW lakukan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka ini adalah bagaimana beliau meninggal dunia dalam keadaan kain kafan pun tidak ada. Maka sabda Nabi SAW, waj'alu, dan jadikanlah pada kedua kakinya minal idkhir, daripada rumput-rumput idkhir. Kemudian kata Khabbab bin al-Arad, wa minna, dan ada di antara kami yang berhijrah, man aina'at lahu thamaratuh, yang telah masak ranum baginya hasil daripada hijrahnya, fahuwa yahdibuha, lalu dia dapat memetik hasil hijrah tersebut dan menikmatinya. Yahdibuha pada baris yang terakhir, ayyajtaniha, dia memetik hasil dengan hijrah yang dia buat, pengorbanan yang dia buat, Allah balas di dunia. 2179 baca. Riwayat yang lebih kurang sama. Baca 2179. Daripada Ummul Mukminin Aisyah, hadis ini nak menceritakan berkenaan tentang apakah kafan Nabi. Apakah kafan Nabi SAW. Maka daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kufina Rasulullah, baginda Nabi SAW telah dikafankan fi thalathati athwabin, pada 3 helai kain, bidin, berwarna putih. Maka daripada sini kita belajar pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Dalilun listihbabi takfini fil abyad. Sunnah mengkebumikan jenazah dalam kain berwarna putih. Boleh kalau nak menggunakan kain yang lain. Apakah sekurang-kurang kafan? Kejap lagi kita akan baca. Sekadar dapat membungkus, menutupi tubuh badan jenazah walaupun 1 helai, maka itu sekurang-kurangnya. Apa pun warna.
Tapi sebaik-baiknya, afdalnya adalah berwarna putih. Namun boleh dengan menggunakan warna lain. Maka Nabi SAW telah dikebumikan pada 3 helai kain berwarna putih. Sahuliyah. Apakah sahuliyah pada baris yang kedua? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, mansubatun ila sahul qaryatum bil Yaman tu'malu fiha. Ianya adalah sebuah tempat di Yaman yang terkenal dengan pembuatan kain. Kalaulah zaman kita kebanyakan baju-baju mungkin dibuat di China, ada sebahagian dibuat di Bangladesh, ada sebahagian dibuat di tempat-tempat yang lain. Maka Sahuliyah adalah jenama kain tersebut. Kain tersebut dibuat di Yaman, satu tempat di Yaman. Maka pakaiannya kain kafan Nabi berwarna putih. Min kursuf, daripada cotton. Kursuf bermaksud cotton. Maka Nabi telah dikebumikan, telah dikafankan dengan kain cotton berwarna putih, diperbuat di Sahul di Yaman. Laisa fiha qamis, tidak ada pada kain kafan Nabi sebarang serban. Sebarang qamis? Qamis adalah pakaian. Maka sebahagian orang dia membuat pakaian untuk jenazah. Dia buat pakaian dulu, maksudnya daripada kain kafan tersebut. Dia potong pakaian dan kemudian dipakaikan. Bererti jenazah tersebut dipakaikan dengan 4 lapis ataupun 5 lapis. Maka bukan pakaian t-shirt tu bukan. Kain jenazah dipotong mengikut style pakaian untuk lapisan pertama. Kemudian barulah ditutup lagi 3 lapis dengan kain kafan yang seperti biasa. Maka berkata Aisyah, Nabi SAW tidak mempunyai qamis pakaian, wala imamah, dan tidak ada serban. Sebahagian orang memakaikan serban kepada jenazah. Maka Nabi SAW tidak memakai qamis dan tidak memakai serban. Tapi persoalannya, adakah boleh memakaikan serban dan qamis pada jenazah? Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Kata Imam Nawawi, pada baris yang pada baris yang ke-11, baris bawah dia, kata Imam Nawawi, wa yustahabbu, dan sunnah, alla yakuna fil kafni qamisun wala imamah. Ketika mana mengkafankan jenazah lelaki, maka sunnah tidak ada padanya adalah serban dan juga qamis. Sebab Nabi SAW tak buat begitu. Wa qala Malik wa Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpandangan yustahabbu, disunnahkan untuk memakaikan qamis, baju pada jenazah. Bukan baju t-shirt tu tidak, tapi kain kafan yang dipotong berbentuk baju. Begitu juga dipakaikan serban. Maka ini adalah pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Okey. Okey, terus baca riwayat terus. Ammal hullah, pada awalnya nak dikafankan Nabi SAW dengan satu set pakaian. Pakaian atas dan juga kain yang di bawah macam waktu Nabi hidup. Fa innama syubbiha 'alan nas, maka sesungguhnya menjadi salah faham kepada sebahagian manusia, kata Aisyah. Sebab ada orang kata Nabi SAW dipakaikan dengan pakaian dalam sebahagian riwayat. Maka sebenarnya Aisyah menceritakan annaha ashturiyatlah, maka memang ada dibelikan satu set pakaian untuk dikebumikan Nabi SAW padanya. Faturikatil hillah, namun pakaian itu ditinggalkan dan tidak digunakan. Wa kuffina, lalu Nabi SAW telah dikafankan pada 3 helai pakaian berwarna putih sahuliyah yang diperbuat daripada Yaman. Fa akhadhaha Abdullah, maka hullah yang pada awalnya telah dibeli namun tak digunakan untuk mengkebumikan Nabi telah diambil oleh Abdullah bin Abu Bakar, adik kepada Aisyah. Faqala, maka dia berkata, la ahbisannaha, pasti dan pasti aku akan simpan set pakaian ini supaya aku boleh dikebumikan padanya pada pakaian ini. Kemudian beliau berkata, lau radiyahallahu, kalaulah Allah suka pakaian hullah ini, pakaian set ini macam waktu hidup, maka macam itulah dikebumikan waktu mati. Kalaulah Allah suka untuk nabinya, nescaya Allah telah mengkafankan nabinya pada set pakaian ini. Maka dia pun tak nak, faba'aha, dia telah jual hullah tersebut, wa tasaddaqa bi thamaniha, dan dia telah menyedekahkan hasil jualan tersebut. Jelas ke jelas? Baca 2180, baca. Pada baris yang kedua daripada bawah.
Maka kursuf, apakah maksud kursuf? Al-Qutan. Maka sebab itu sunnah kain kafan itu adalah kain yang diperbuat daripada cotton. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, terus baca. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, udrija ay lufa, telah diselimutkan Nabi, telah dibalut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia fi hullatin, pada sepasang pakaian yamaniyah yang berasal daripada Yaman milik Abdullah bin Abu Bakar. Ini pada awalnya. Bila Nabi SAW wafat, maka telah dibuka pakaian yang Nabi SAW pakai pada waktu hidup dan dipakaikan dengan Nabi SAW. Satu set pakaian yang daripada kain Yaman. Maka pada awalnya milik Abdullah bin Abu Bakar yang kita dengar hadis tadi. Summa nuzi'an anhu. Kemudian pakaian itu telah dibuka, dikeluarkan daripada tubuh badan Nabi SAW. Wa kuffina. Lalu Nabi SAW telah dikebumikan pada 3 helai pakaian yang diperbuat daripada Yaman. Suhul Yamaniyah. Laisa fiha, tidak ada pada kain kafan Nabi sebarang serban dan tidak pula qamis. Farafa'a Abdullah, maka Abdullah bin Abu Bakar telah mengambil semula hullah, set pakaian tersebut, lalu berkata, ukaffanu fiha, aku ingin dikebumikan dalam hullah ini yang telah dipakaikan kepada Nabi selepas Nabi wafat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, lam yukaffan, tidaklah Nabi SAW dikebumikan dalam hullah ini, lalu bagaimana aku ingin untuk dikebumikan padanya. Fatasaddaqa biha, lalu beliau telah menyedekahkan hasil jualan daripada hullah yang Nabi SAW pakai tersebut. 2181 baca. Terus riwayat ini lebih kurang sama. 2182 pun lebih kurang sama, menceritakan tentang kain kafan Nabi SAW. Lalu dalam hadis ini jelas Nabi SAW dipakaikan dengan kain kafan berwarna putih, diperbuat daripada cotton, ada 3 lapis dan tidak ada serban maupun qamis maupun pakaian yang dipakaikan kepada Nabi SAW. Terus fi kam kufina, maka seseorang Abu Salamah telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, pada berapa lapis Nabi SAW telah dikafankan? Maka Aisyah menjawab, fi thalathati aswab, 3 helai kain sahuliyah yang diperbuat di Yaman. Maka itu adalah sunnahnya. Namun kalaulah pada waktu itu kerana kain tersebut terlalu nipis, nak buat sampai 5 lapis, maka tidak ada masalah, asalkan ianya menutup tubuh badan jenazah. Terus sekejap. Kita nak baca sikit catatan Imam Nawawi tentang kafan pada baris yang keempat, muka surat sebelum ni 623. Maka kata Imam Nawawi berkenaan tentang kafan. Yang pertama pada baris yang keempat, wujubu takfinil mayyit. Bila ada jenazah wajib mengkafankan jenazah. Itu satu. Dan ini adalah ijma' kesepakatan seluruh umat Islam. Wa yajibu fi malih. Kalaulah dia ada duit, maka wajib pada waktu itu daripada duit tersebut menggunakan untuk kain kafan. Kecualilah kalau ada orang hadiahkan, sedekahkan, maka tak ada masalah untuk guna. Tapi kalaulah tak ada sesiapa yang sponsor, maka kena ambil daripada duit yang dia ada untuk beli kain kafan. Fa illam yakun lahu mal, kalaulah dia tak ada duit, maka hendaklah minta daripada orang yang menanggung nafkah dia. Fa illam yakun, kalaulah dia tidak ada sesiapa yang menanggung nafkah dia, maka kena gunakan duit daripada Baitul Mal. Tapi kalaulah contoh tempat tersebut tak ada Baitul Mal, contohnya negara yang bukan Islam, maka penduduk setempat mestilah pada waktu itu bertanggungjawab mendapatkan kain kafan untuk dia dan kewajipan terhadap penduduk setempat.
Okey, kemudian yang ketiga, annas sunnah fil kafan thalathata athwab lirrajul. Sunnah untuk lelaki kain kafan adalah sebanyak 3 lapisan kain. Dan ini adalah apa yang kita belajar daripada hadis baginda Nabi SAW. Tapi yang wajib, berapakah jumlah kain yang wajib untuk menkafankan jenazah? Kata Imam Nawawi, wal wajibu thawbun wahid. Yang wajib hanya satu. Seperti yang kita belajar daripada riwayat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sementara itu sunnah bagi wanita khamsa athwab, 5 jenis pakaian, 5 jenis kain. Wa yajuzu an yukaffana ar-rajul fi khamsah. Lelaki pun boleh untuk digunakan 5 lapisan kain, tak ada masalah. Namun sunnahnya seperti mana kafan Nabi tidak melebihi daripada 3 helai kain. Maka lebih daripada itu bagi lelaki dikira sebagai israf, dikira sebagai satu pembaziran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, sujjia, telah ditutup keseluruhan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata, ketika baginda mula-mula meninggal dunia, wafat, bi thawbin hibarah, dengan kain yang dibuat daripada Yaman. Hibarah maksudnya adalah kain yang diperbuat daripada Yaman. Sebab itu pada baris yang kedua, 4, 6, apakah itu hibarah? Darbun min burudil Yaman, sejenis kain daripada kain-kain Yaman. Maka daripada sini kita belajar bahawa sunnah untuk membuka pakaian yang dipakai oleh jenazah sewaktu meninggal dunia. Dan kalaulah di tempat kita memang akan dibuat seperti ini, dipakaikan dengan kain yang senang dibuka ketika mana nak mandi jenazah. Maka sama ada diambil kain pelikat ataupun selimut ataupun apa-apa untuk supaya jenazah tersebut waktu nak dimandikan mudah. Sebab ketika mana dia baru meninggal dunia, maka pakaiannya pada waktu itu masih mudah dibuka. Sebab badan dia masih lagi panas baru meninggal dunia. Maka sebab itu sunnah seperti yang kita baca ini, maka dibuka pakaian Nabi dan ditutup Nabi SAW dengan sehelai kain yang diperbuat daripada Yaman. Terus 2184 baca sampai habis. Terus riwayat lebih kurang sama. 2185 baca laju sikit. Maka sesungguhnya Nabi SAW pada satu hari sedang menyampaikan khutbah. Fazakara, maka baginda sebut dalam khutbah baginda perihal seorang sahabat baginda, qubida, yang telah meninggal dunia. Fakuffina, lalu dikebumikan, dikafankan, fi kafanin, dalam kain kafan, ghairi ta'il, yang tidak sempurna. Apakah maksud ghairi ta'il pada baris yang ke-8? Ay haqirin ghairi kamilis sitir, yang tidak menutupi keseluruhan tubuh badannya. Wa kubira lailan, dan dikebumikan pula pada waktu malam. Fazajaran Nabi, maka Nabi SAW telah mengherdik, Nabi telah menegur dengan keras, an yukbara rajul, daripada mengkebumikan seseorang itu pada waktu malam, hatta yusalla alaih, sehingga orang tersebut disalatkan pada waktu yang ramai orang, pada waktu siang. Illa, kecuali, tak ada masalah untuk kebumikan pada waktu malam, an yuttarra insan, seseorang itu terpaksa kepada perkara tersebut. Dan Nabi SAW bersabda, idza kuffina ahadukum akhah, apabila salah seorang daripada kamu dikebumikan akan saudaranya, falyuhassin kafanah. Idza kaffana ahadukum akhah, apabila salah seorang daripada kamu mengkafankan saudaranya, falyuhassin kafanah, maka hendaklah dia kafankan saudaranya dengan seelok-eloknya, dengan sebaik-baiknya. Kita nak baca dulu pada baris yang ke-8, pada baris yang ke-9, berkenaan tentang mengkebumikan jenazah pada waktu malam.
Maka kata Imam Nawawi, wa amman nahyu 'anil qabri laila hatta yusalla alaih. Adapun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada mengkebumikan jenazah pada waktu malam? Sababuhu, sebabnya adalah anna dafna naharan yahduruhu kathir. Apabila jenazah dikebumikan pada waktu siang, maka ramai yang dapat menghadiri jenazah tersebut. Wa yusalluna alaih, dan mereka boleh untuk solatkan ke atas jenazah tersebut. Namun kalaulah diperbuat pada waktu malam, maka kebiasaannya tidaklah ramai yang hadir. Maka digalakkan untuk mengkebumikan jenazah, mengkafankan jenazah pada waktu siang. Kemudian kecuali jika terdesak, sebab itu Nabi sebut illa an yutarra insan, maka kalaulah terdesak dengan sebab-sebab yang tertentu, maka tidak mengapa untuk mengkebumikan pada waktu malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hukum dafnil mayit laila, hukum mengkebumikan jenazah pada waktu malam. Maka ada sebahagian para ulama menyebut ianya adalah makruh, dan inilah pandangan Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Sementara majoriti para ulama menyebut tidak makruh untuk mengkebumikan jenazah pada waktu malam. Tidaklah makruh. Kemudian baca hadis. Okey, kemudian maksud daripada falyuhassin kafanah, maka hendaklah dia kafankan dengan baik saudaranya. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada muka surat sebelah, baris yang pertama, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah pada waktu itu falyuhassin kafanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf, pada baris yang terakhir saya tersilap. Maka maksudnya adalah jangan as-saraf, janganlah pada waktu itu membazir, wal mughalah, dan berlebih-lebihan. Wa innamal murad, maksud dengan kafan dengan sebaik-baiknya adalah nadhafatuh, kain kafan tersebut mestilah bersih. Naqa'uh, suci. Kathafatuh, mestilah tebal. Satruh, mestilah menutup auratnya. Wa tawassatuh, dan mestilah pertengahan, tidaklah terlalu murah harganya dan tidaklah terlalu mahal. Maka ini adalah yang dimaksudkan dengan mengkafankan jenazah dengan sebaik-baiknya. Baca hadis 2186. Maka hadis ini mula menerangkan sunnah bila jenazah selesai dimandi dan dikebumikan, segera bawa dia ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Jangan bertangguh lagi, jangan berlengah lagi. Dah selesai mandi, kafan, solat, maka segerakanlah pengusungan jenazah ke tanah perkuburan. Dan ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, "Asri'u bil jinazah." Sabda Nabi, bersegeralah mengusung dengan jenazah dalam kurungan ke tanah perkuburan. Maka Nabi sebut, fa in taku salihah, kalaulah jenazah tersebut adalah orang yang baik, fa khairun, maka kepada sebaik-baik tempat, tuqaddimunaha, kamu menghantar dia. Kalaulah jenazah yang baik, maka kita hantar dia ke sebaik-baik tempat, sebab perkuburannya akan ditukar menjadi taman-taman syurga. Wa in taku ghaira dhalik, kalaulah ianya adalah jenazah yang tak elok, yang buruk perangai, yang jahat, fasyarrun tada'unahu, maka benda yang tak elok, benda buruk yang kamu sedang turunkan, yang kamu sedang letakkan daripada bahu-bahu kamu. 2187 lebih kurang sama, baca. Laju sikit. Illa raf'al hadis. Terus 2188 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u, segerakanlah pengusungan jenazah ke tanah perkuburan. Fa in kana salihah, jika jenazah adalah orang yang baik, qarrabtumuha, kamu sedang mendekatkannya ke tempat yang baik. Wa in kanat, jika dia adalah orang yang tidak baik, yang selain daripada itu, kana syarran, maka kamu sedang meletakkan
menurunkan daripada bahu-bahu kamu syarran, sesuatu yang tak elok. Maka jangan pada waktu itu melengah-lengahkan pengusungan jenazah ke tanah perkuburan. Okey, maka apabila kita nak mengusung jenazah, menghantar jenazah, zaman kita dah tak ada jalan kaki, sunnahnya berjalan kaki. Tapi zaman kita dah menaiki kereta sebab tanah perkuburan semuanya dah jauh-jauh. Kalau macam di Shah Alam, Seksyen 21, maka jauh. Maka kita sunnah berjalan selepas jenazah ataupun di hadapan sebelum jenazah. Maka pada baris yang keempat daripada bawah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini, beliau menyebut bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang kedua. Wa qala jumhurus sahabah, majoriti para sahabat tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, mereka berkata al-mashyu quddamuha afdal. Berjalan di hadapan jenazah lebih afdal. Kalaulah macam contoh zaman kita guna kereta, maka berjalan memandu di hadapan van jenazah adalah lebih afdal. Memandu di depan van jenazah adalah lebih afdal. Berjalan di hadapan jenazah lebih afdal mengikut pandangan Imam Syafi'i. Ada sebahagian menyebut tidak, berjalan di belakang jenazah lebih afdal. Terus baca hadis. Maka hadis ini nak menerangkan tentang kelebihan solat jenazah dan menghantar jenazah, mengusung jenazah sampai ke tanah perkuburan. Besar. Kedua-duanya besar pahala tersebut. Maka Nabi SAW telah bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, man syahidal jenazah, barang siapa menghadiri urusan pengkebumian jenazah, hatta yusalla alaiha, lalu dia solat ke atas jenazah tersebut, falahu qirat, dia akan dapat pahala 1 qirat. Nanti perawi akan terangkan apakah maksud qirat. Wa man syahidaha, dan barang siapa yang menghadiri urusan jenazah, hatta tudfan, sehingga dikebumikan, daripada sampai ke kubur dihantar, maka dia akan mendapat pahala 2 qirat. Terus qila, baca. Maka ditanya, apakah itu qirat? Apakah 2 qirat? Maka berkata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qirat bermaksud al-jabalainil azimain. 2 qirat bermaksud 2 gunung yang besar. Dan dalam hadis yang lain, diberikan perumpamaan qirat dengan gunung dan bukit Uhud. Dan Uhud besar, panjang, lebar. Maka diberikan perumpamaan dengan bukit Uhud. Terus 21 intaha, terus dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pada awalnya dia tak tahu hadis ini. Maka pada awalnya beliau sekadar mensolatkan jenazah, sembahyang sarif, kemudian beliau balik untuk urusan-urusan mengajar dan sebagainya. Falamma balaghahu, apabila sampai kepada Abdullah bin Umar hadis Abu Hurairah, maka beliau mengatakan, laqad dayya'na fi qararita kathirah, sesungguhnya kami telah terlepas begitu banyak kirat-kirat sebab kami tak hantar jenazah sampai ke tanah perkuburan. 2190 baca sampai habis. Maka hadis-hadis ini nak menerangkan sampai bila yang dimaksudkan kalau tunggu dapat pahala 2 qirat. Adakah sampai ke kubur saja boleh balik? Sampai dimasukkan dalam kubur sebelum dikambuskan boleh balik? Sampai bila? Maka ada beberapa riwayat di sini. Maka ada riwayat yang menyebut, baca, Nabi SAW, hatta yafrugha minha, maka hendaklah berada di tanah perkuburan sampailah selesai urusan pengkebumian jenazah, hatta tuda'a fil lahad, sehingga selesai diletakkan jenazah dalam kubur. Maka pada baris yang daripada bawah 245, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan yahsulul qirat ats-tsani, seseorang itu hanya mendapat pahala qirat yang kedua, dia akan mendapat pahala qirat yang kedua walaupun dengan sekadar meletakkan jenazah dan terus balik.
dan dia tak buat apa-apa, dia letak jenazah dah letak dalam kubur, dia terus balik, pun boleh dapat pahala 2 qirat. Ada yang mengatakan tidak, kena tunggu sampai selesai, sampai habis. Maka ada kedua-dua pandangan dan tafsiran. Terus baca hadis. Yang ni lebih kurang sama. Baca sampai habis. Dua 192 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man shalla ala jenazah, barang siapa yang mensolatkan jenazah, walam yatba'ha, dan tidak mengiringinya sampai ke tanah perkuburan, falahu qirat, dia hanya akan mendapat pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha, namun kalaulah dia mengiringi jenazah, mengusung jenazah sampai ke tanah perkuburan, falahu qiratan, dia akan mendapat 2 qirat. Maksud sampai ke tanah perkuburan, sekurang-kurangnya kata para ulama, sampailah jenazah tersebut dimasukkan dalam liang lahat. Sebaik-baiknya sampailah selesai semua di kampus dan yang lain-lain. Terus maka ditanya kepada Nabi, apakah itu jumlah 2 qirat wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, asgharuhuma, yang paling kecil daripada qirat adalah sebesar bukit Uhud, mislu Uhud. 2193 baca. Terus maka Abdullah bin Umar, kita dah sebut pada awalnya, beliau tidak tahu tentang hadis ini. Maka bila Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, man tabi'a jenazah, barang siapa yang mengikuti yang 2193 dah baca ke? Oh, dah baca dah. Okey. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man shalla ala jenazah, barang siapa yang mensolatkan ke atas jenazah, maka dia dapat 1 pahala qirat. Tapi barang siapa yang mengusungnya, menghantarnya, mengikutinya sampai ke diletakkan di dalam kubur, hatta tuda'a fil qabr, maka hadis ini menjadi dalil untuk sekurang-kurang untuk mendapat pahala 2 qirat, tunggu sampai jenazah masuk dalam kubur, walaupun sebelum timbus. Walaupun afdalnya daripada hadis yang di atas, hatta yufragha minha, sampai selesai baru balik, maka dia akan mendapat pahala 2 qirat. Maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, maka apakah itu qirat? Maka beliau berkata, mislu Uhud, pahala sebesar bukit Uhud. Terus riwayat seterusnya. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abu Hurairah menyebutkan, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man tabi'a jenazah, barang siapa yang menguruskan jenazah sampai ke tanah perkuburan, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. Maka berkata Abdullah bin Umar, aktsara alaina, Abu Hurairah telah terlalu banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Faba'atha ilah, maka Abdullah bin Umar telah mengutuskan seseorang kepada Aisyah, bertanya, adakah betul Aisyah pernah mendengar hadis seperti Abu Hurairah? Fasaddaqat, maka Aisyah telah membenarkan riwayat Abu Hurairah. Maka pada waktu itu Abdullah bin Umar berkata, laqad farratna fi qararita kathirah, demi sesungguhnya kami telah kehilangan begitu banyak pahala-pahala qirat. Sebab Abdullah bin Umar kebiasaannya dia solatkan jenazah sahaja dan dia balik untuk urusan-urusan yang lain. Maka beliau menyesal, beliau berkata, kami dah terlepas begitu banyak pahala-pahala qirat kerana tidak menghantar jenazah sampai ke tanah perkuburan. Maka galakan untuk kita untuk sebaik-baiknya, walaupun bukan keluarga, menghantar jenazah sampai ke tanah perkuburan. Terus riwayat seterusnya 2195. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar, beliau pernah duduk bersama dengan Abdullah bin Umar.
Istala'a Khabbabun, maka muncullah Khabbab, sahibul maksurah, pemilik rumah. Dia sengaja sebut. Tapi Khabbab di sini maksudnya adalah sahabat Nabi SAW. Khabbab bin Al-Arad. Maka muncullah Khabbab al-maksurah bermaksud ad-darul wasi'atu al-muhassanah. Rumah yang luas, yang berpagar, yang berdinding. Maka dipanggil maksurah. Maka Khabbab telah datang berkata, wahai Abdullah bin Umar, adakah kamu pernah mendengar apa yang dikatakan Abu Hurairah? Innahu sami'a. Abu Hurairah berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, man kharaja ma'a jinazah. Panggil Kak Safi jap. Barang siapa yang keluar bersama dengan jenazah, min baitiha, daripada rumahnya, wa salla alaiha, dia salatkan jenazah, summa tabi'a, kemudian mengiringi jenazah sampailah dia kebumikan. Tapi tadi kita dah baca riwayat, ada juga riwayat yang menyebut sekurang-kurangnya sampai diletakkan jenazah ke dalam tanah perkuburan. Kana lahu qiratan, maka dia akan mendapat pahala 2 qirat. Panggil Kak Safi jap. Okey. Maka dia akan mendapat pada waktu itu dua qirat. 1 qirat kerana dia solatkan jenazah, maka 1 lagi qirat kerana dia mengiringi jenazah. Maka sabda Nabi SAW kata Abu Hurairah, kullu qirat, setiap qirat pahala dia adalah sebesar bukit Uhud. Wa man shalla 'alaiha, namun barang siapa yang sekadar solat kemudian pulang, kana lahu, adalah untuknya daripada pahala seperti 1 bukit Uhud. Dia hanya dapat 1 pahala qirat. Fa arsala bin Umar, maka Abdullah bin Umar telah mengutuskan Khabbab untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan kata-kata Abu Hurairah. Maka dalam riwayat ini jelas orang yang dihantar adalah Khabbab. Thumma yarji, kemudian Khabbab telah pulang kepada Abdullah bin Umar. Fayukhbiruhu, dan mengkhabarkan kepada Abdullah bin Umar ma qalat, apa yang Aisyah kata. Wa akhadha bin Umar, lalu Abdullah bin Umar telah mengambil qabdatan, segenggam, min hasba, daripada batu-batu kerikil yang ada di dalam masjid. Yaqlubuha, lalu beliau telah membolak-balikkan batu-batu tersebut pada tangannya, hatta raja'a ilaihi Rasul, sehingga utusan Abdullah bin Umar untuk berjumpa dengan Aisyah telah pulang. Maka pada waktu itu beliau berkata, Aisyah Ummul Mukminin telah berkata, sadaqa Abu Hurairah, berkata benarlah Abu Hurairah. Fadaraba bin Umar bil hasal alladhi kana fi yadihi al-arda, maka Abdullah bin Umar telah menjatuhkan batu-batu kerikil yang ada pada tangannya seraya berkata, laqad farratna, demi sesungguhnya kita telah kehilangan, fi qararita kathirah, begitu banyak qirat, begitu banyak pahala kerana kita selalu solat jenazah dan terus pulang ke rumah. Terus pulang untuk urusan, tidak selesaikan sampai ke tanah perkuburan. 2196 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. 2196, 2197, terus. Maka Nabi SAW bersabda, man shalla ala jenazah, barang siapa yang mensolatkan ke atas jenazah, dia akan mendapat pahala 1 qirat. Fa in syahida dafnaha, dan sekiranya dia menghadiri pengkebumiannya, maka berolehlah dia 2 qirat. Al-qirat, pahalanya sabda Nabi, mislu Uhudin, seperti bukit Uhud. Terus, maka bermula 2198, maka ada 3 hadis berkenaan tentang mensolatkan jenazah. Ada riwayat menyebut kalaulah jumlahnya 100 orang, maka akan diampunkan jenazah. Ada riwayat menyebut 40 orang akan diampunkan jenazah. Ada riwayat menyebut kalaulah yang solatkannya 3 saf, maka akan diampunkan jenazah. Maka kita nak lihat dulu pada baris yang keempat. At-tawfiqu bainar riwayat. Ada riwayat menyebut 100. Ada riwayat menyebut arba'una rajulan, 40. Ada riwayat menyebut 3 saf. Maka kata Imam Nawawi, qila hadhil ahadithu kharajat ajwibah lisailin sa'alu an dhalika. Fa'ajaba kullu wahid an su'alih. Maka berbeza, kenapa? Sebab orang yang bertanya kepada Nabi adalah orang yang berbeza.
Maka maka penduduk yang mana ramai, maka Nabi sebut 100 begitu. Mana yang penduduknya tak ramai, Nabi sebut 40 pun dah cukup. Mana yang penduduknya lagi sedikit, maka Nabi kata paling kurang buatlah 3 saf. Maka ini jawapan yang pertama, berdasarkan kepada penanya orang yang soal yang berbeza. Pandangan yang kedua adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yahtamil pada baris yang kedua 4, 5, 6. Kata Imam Nawawi, ada kemungkinan maksudnya adalah bahawa mula-mula Nabi SAW dimaklumkan bahawa 100 orang, maka jenazah ini akan diberikan syafaat. Kemudian Nabi SAW dimaklumkan tak perlu 100, 40 jenazah akan diberi syafaat. Kemudian barulah yang ketiga, Nabi SAW dimaklumkan kalaulah 3 saf, maka jenazah tersebut akan diampunkan. Maka inilah maksud daripada gabungan 3 hadis ini. Terus baca. Maka daripada Abdullah bin Yazid yang merupakan adik-beradik susuan Ummul Mukminin Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Ma min mayyit, tidaklah mana-mana jenazah, yusalla alaihi, disolatkan kepadanya, ummatun minal muslimin, satu kelompok umat Islam, yablughuna mi'ah, jumlah mereka 100 orang, kulluhum, dan setiap daripada 100 orang ini, yashfa'una lahu, mendoakan syafaat pengampunan untuk jenazah, illa syufi'u fih, kecuali akan diterima syafaat, akan diampunkan jenazah tersebut." Maka 100 orang. Riwayat kedua 2199 baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, annahu mata, annahu mata, bahawa telah meninggal dunia anak lelaki Abdullah bin Abbas pada waktu itu beliau berada di Kudaid, atau bi Usfan, ataupun berada di Usfan. Faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata kepada maulanya, hamba yang beliau telah merdekakan, wahai Quraib, unzur majtama'alahu minan nas, tengoklah berapa banyak orang yang telah berkumpul. Maka keluar pada waktu itu Quraib, maka faiza nasun, maka ada sebilangan orang telah mula berkumpul. Fa akhbartuhu, maka Quraib telah maklumkan kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, hum arba'un, adakah cukup 40 orang? Maka Quraib berkata, na'am ya. Maka berkatalah Abdullah bin Abbas, akhrijuhu, keluarkanlah jenazah. Kerana sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min rajulin muslim, tidaklah mana-mana orang Islam yang meninggal dunia, fayaqumu ala jinazatihi, lalu mensolatkan jenazahnya 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka, permohonan doa mereka pada jenazah tersebut. Maka 100 orang yang terbaik. Tak ada 100 orang, 40 orang pun okey. Tak ada 40 orang, maka jadikanlah jumlah yang ada daripada orang yang solat sebanyak 3 saf. Wa fi riwayah baca. Terus 2200 kita sambung jam 11 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.